Dari pihak kerajaan, Yang Berhormat Perdana Menteri Adik Nataya Valerie Promptong, anak perempuan Suresh. Yang Berhormat Menteri Kedua Adik Lau Ke Zing. Yang Berhormat Menteri Ketiga Adik Ling Kin Zing. Yang Berhormat Menteri Keempat Adik Adriana Lau Jia Zing. Dan Yang Berhormat Menteri Kelima Adik Abigail Nur Sin Xiao. Pihak pembangkang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Adik Imanina Barisah binti Abdul Aziz. Yang Berhormat Pembangkang Kedua Adik Nur Zahirah Kanani Khan binti Muhammad Tazullah Khan. Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Adik Zayana Zatil Izzah binti Abdullah. Yang Berhormat Pembangkang Keempat Adik Alana Alisha binti Abdullah. Dan Yang Berhormat Pembangkang Kelima Adik Al-Firash bin Muhammad Hafiz Hakimi. Saya percaya Yang Berhormat, semua Yang Berhormat akan berhujah dengan penuh semangat, fakta yang kukuh dan gaya penyampaian yang berkesan. Untuk sidang kali ini, usul yang akan diperdebatkan berbunyi Program DLP Pemangkin Kecemerlangan Murid. Perbahasan pada hari ini akan dinilai secara profesional dan saksama oleh 3 orang hakim yang arif dan berpengalaman dalam bidang masing-masing. Yang pertama, selaku Ketua Hakim, Cikgu Jeffrey Moyang, anak Melay. Hakim kedua, Cikgu Sofia Nur Atirah binti Saidi. Dan hakim yang ketiga, Cikgu Yuzilia Amira binti Mahrum. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua hakim atas kesudian menjadi penilai bagi perbahasan kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan penjaga masa bagi pertandingan ini. Penjaga masa pada hari ini ialah Cikgu Muhammad Haikal bin Yusuf dan Cikgu Bibin anak Gendang. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan ini melibatkan 2 pasukan, pihak kerajaan dan pihak pembangkang, masing-masing terdiri daripada 5 orang pembahas. Setiap pembahas pertama, kedua dan ketiga akan diberikan masa maksimum 7 minit untuk berhujah. Penjaga masa akan membunyikan loceng mengikut ketetapan seperti berikut. Loceng dibunyikan sekali pada minit kedua, menandakan ruang terbuka untuk ini sebagai pasport antarabangsa. Jika kita hanya ada pasport tempatan, kita hanya boleh bergerak di dalam negeri. Tetapi dengan DLP, murid kita memiliki pasport untuk terbang dan menerungkan lautan ilmu di seluruh dunia tanpa halangan bahasa. Selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya bakal membentangkan hujah pertama dan melaksanakan sesi penggulungan. Menteri Kedua akan membentangkan satu lagi hujah kerajaan, manakala Menteri Ketiga bakal membidas dan mengupas kembincangan di perwakilan seberang sana. Selesai strategi pihak kerajaan. Hujah pertama, kepentingan DLP dalam memudahkan transisi pendidikan tinggi. DLP adalah persediaan awal yang terbaik untuk murid melangkah ke universiti. Menurut data Kementerian Pendidikan, majoriti bahan rujukan STEM, minta maaf ya Ketua, di peringkat tinggi adalah dalam bahasa Inggeris. Jika kita tidak bermula sekarang, kita sebenarnya sedang melambatkan kejayaan anak-anak kita. Isu pertama, menghapus
pasukan kejutan akademik. Hadirin sekalian, banyak murid yang cemerlang di sekolah rendah mengalami masalah apabila masuk ke peringkat matrikulasi atau asasi, kerana semua subjek sains diajar dalam bahasa Inggeris. Melalui DLP, kita memastikan berlakunya seamless transition, minta maaf Yang Dipertua, atau transisi tanpa gangguan. Murid tidak lagi pening memikirkan istilah, tetapi boleh terus fokus pada ilmu. Kita mantap Menteri Pendidikan. Kita mahu melahirkan murid yang global player. Minta maaf Yang Dipertua, bukan sekadar juara jak kampung. Isu kedua yang berhormat, akses kepada sumber ilmu dunia. Lihatlah dunia hari ini. Jika murid ingin mencari maklumat tentang robotik atau angkasa lepas di internet, kebanyakannya dalam bahasa Inggeris. Dengan DLP, murid mempunyai competitive edge, minta maaf Yang Dipertua, atau kelebihan bersaing untuk membaca dan memahami ilmu terkini secara terus real time. Minta maaf Yang Dipertua, mereka tidak perlu menunggu buku diterjemahkan untuk menjadi pandai. Inilah kecemerlangan yang kita cari. Maka jelaslah bahawa Dual Language Program, minta maaf Yang Dipertua, bangkit saya di pihak pembangkang pada hari ini akan menegakkan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Tuan Yang Dipertua dan pihak pembangkang yang saya hormati serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Sidang hadirin, sebelum barisan kami membuka tirai perbahasan dengan hujah yang berpaksikan rasional dan berpijak pada realiti, izinkan saya memperkenalkan menteri-menteri di pihak pembangkang. Saya, Imanina Bariza, selaku menteri pertama di pihak pembangkang, membawa pendirian kami tidak bersetuju dengan usul pada hari ini. Seterusnya, mencatat definisi dan hujah yang diberikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Pembangkang kedua, Nur Zahira Hananihan, masih dengan pendirian yang sama di pihak pembangkang, membidas hujah-hujah goyah yang diberikan oleh menteri kedua dan memberikan dua hujah di pihak pembangkang. Pembangkang ketiga, Zayana Reza Dirgiza, akan membidas segala hujah yang diberikan oleh pihak kerajaan di seberang sana. Pembangkang keempat, Alana Alisha, dan pembangkang kelima, Alfiras. Kami bukan menabur janji manis atau menyajikan kata-kata indah tanpa isi, tetapi untuk menyuluh kebenaran yang mungkin cuba disorot oleh pihak di sebelah sana. Saya mulakan dengan tetap menolak usul pada hari ini yang berbunyi program DLP pemangkin kecemerlangan murid dan menolak definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Menurut Kamus Dewan, pemangkin merujuk kepada sesuatu yang mempercepatkan proses ke arah keberhasilan. Namun, persoalannya, adakah DLP benar-benar mempercepat kecemerlangan atau sebenarnya mengganggu kestabilan pembelajaran murid? Menurut kajian oleh UNESCO 2022, penggunaan bahasa kedua sebagai medium pengajaran tanpa penguasaan hukum bahasa pertama boleh menyebabkan kekeliruan kognitif, penurunan kefahaman konsep, dan gangguan terhadap pembangunan literasi asas murid. Dalam arti kata lain, DLP ibarat memaksa seorang berlari laju sebelum dia mampu berjalan dengan stabil. Kesannya bukan sahaja kelajuan tidak tercapai, malah risiko untuk jatuh menjadi lebih tinggi. Justru definisi usul ini jelas boleh dipersoalkan kerana pihak yang dianggap pemangkin oleh pihak kerajaan sebenarnya berpotensi merencatkan pertumbuhan pendidikan murid. Tuan Yang Dipertua, hujah utama saya ialah DLP menjejaskan kefahaman murid terhadap konsep pembelajaran, khususnya dalam kalangan murid yang lemah dalam bahasa Inggeris. Kajian oleh Jim Cummins 2021 dalam bidang pendidikan peribahasa menegaskan bahawa pembelajaran kandungan akademik dalam bahasa kedua tanpa asas pertama yang kukuh boleh menyebabkan cognitive overload, iaitu beban kognitif yang tinggi sehingga murid gagal memahami isi pelajaran yang berkesan. Selain itu, laporan kajian dari Universiti Kebangsaan Malaysia 2022 mendapati bahawa 87.5% murid di sekolah luar bandar yang mengikuti DLP menunjukkan penurunan kefahaman dalam sains dan matematik kerana mereka bukan sahaja perlu memahami
menunjukkan bahawa DLP bukan memudahkan pembelajaran tetapi menambah lapisan kesukaran. Cara menyeluruh. Benar kata pepatah Melayu, belum pandai berjalan sudah mahu berlari. Murid belum kukuh asas bahasa tetapi dipaksa belajar dalam bahasa kedua. Tua dan bertua berdasarkan definisi dan hujah yang telah saya bentangkan, jelaslah bahawa program DLP tidak memenuhi ciri sebenar sebagai pemangkit kecemerlangan. Sebaliknya, DLP berpotensi mengganggu kestabilan pembelajaran murid, menjejaskan kefahaman konsep dan membebankan murid, khususnya mereka yang belum bersedia dari segi bahasa. Maka saya dengan penuh ketegasan menolak usul ini kerana kecemerlangan murid pendidikan tidak boleh dibina dari atas asas yang rapuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, yakni Dual Language Program, minta maaf yang dipertua, atau DLP pemakai kecemerlangan murid. Kayu ukur kami tetap sama. Keberkesanan program ini dalam memastikan murid mempunyai kesediaan akademik dan kebolehpasaran di peringkat global. Manakala pihak kerajaan menyokong usaha atas rasional kepentingan DLP dalam melahirkan modal insan yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Hadirin, saya mulakan gerak kerja saya untuk membuat birasan terhadap pendefinisian pihak pembangkang. Ketua pembangkang mendakwa bahawa DLP akan menghakis penggunaan bahasa Melayu atau menyusahkan murid luar bandar. Saya biras Tuan Yang Dipertua, masalah pihak pembangkang ialah mereka terlalu takut dengan bayang-bayang sendiri. Mereka tidak nampak bahawa program ini adalah pilihan, bukan paksaan. Mereka gagal memahami bahawa menguasai bahasa Inggeris tidak bermakna kita kurang sayang kepada bahasa kebangsaan. Saya tegaskan, definisi Perdana Menteri adalah paling tepat kerana ia berfokus kepada kecemerlangan masa depan. Saya teruskan dengan birasan hujah Ketua Pembangkang di bawah kata kunci kekeliruan kognitif. Mereka mendakwa bahawa murid akan keliru istilah dan gagal faham konsep sains dalam bahasa asing. Saya bilas hujah ini. Kajian sains membuktikan otak kanak-kanak imbaras pen yang sangat hebat menyerap ilmu. Mereka mampu menguasai istilah seperti graviti dengan kelajuan yang sama seperti istilah tempatan. Hujah kedua, kerajaan DLP minta maaf yang dipertua, membentuk keyakinan diri dan daya saing global. Tuan Yang Dipertua, Tuhan tidak membuat kayu, seorang guru tidak akan mengabaikan muridnya. Isu pertama, membina keyakinan berkomunikasi. Program ini bukan sahaja mengajar sains tetapi melatih murid berani bercakap di peringkat antarabangsa. Murid akan lebih berani untuk membuat pembentangan dalam bahasa Inggeris. Ini adalah kemahiran hidup yang sangat mahal nilainya apabila mereka dewasa nanti. Isu kedua, kebolehpasaran kerjaya masa hadapan. Dunia kerja hari ini tidak menunggu kita. Syarikat besar dan teknologi tinggi memerlukan pekerja yang faham istilah dunia. Jika kita tidak mulakan sekarang, murid kita hanya akan jadi penonton di negara sendiri apabila pelabur asing datang membawa teknologi mereka. Hujah ketiga, kerajaan DLP merapatkan jurang digital dan ilmu terkini. Isu pertama, penguasaan istilah teknologi. Tuan Yang Dipertua, ilmu sains bergerak sangat laju, kebanyakan perisian atau software. Minta maaf Yang Dipertua, tangkap komputer adalah dalam bahasa Inggeris. Dengan program ini, murid tidak lagi kekok. Mereka jadi murid yang fasih teknologi. Isu kedua, menggunakan kebergantungan kepada terjemahan. Kita
Kita tidak mahu murid kita ketinggalan zaman. Jika kita tunggu semua buku sains diterjemahkan, ilmu itu mungkin sudah lama atau outdated. Minta maaf yang dipertua dengan program ini. Murid boleh terus belajar dari sumber asal secara real time. Minta maaf yang dipertua. Seperti pembata Cina, waktu terbaik dalam pokok ialah 20 tahun lalu. Waktu kedua terbaik ialah sekarang. Sekaranglah waktunya kita terima usul ini. Maka dapatlah kita rumuskan bahawa dengan adanya DLP, kita sedang membina masa depan yang cerah untuk anak-anak kita. Kita tidak mahu mereka hanya lulus pemeriksaan tetapi gagal dalam dunia sebenar. Sistem pendidikan yang hebat adalah sistem yang berani berubah. Maka jelaslah bahawa DLP adalah pemakin kecemerlangan murid. Sekian, mohon untuk terus mencatat. Terima kasih yang berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Yang berhormat Tuan Yang Dipertua, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, pihak kerajaan yang saya hormati serta hadirin sekalian yang saya muliakan. Bangkit saya di pihak pembangkang pada hari ini akan menegakkan kebenaran. Saya, Nur Zahira Hanani Khan, selaku Menteri Kedua di pihak pembangkang, membawa pendirian kami tidak bersetuju dengan usul pada hari ini. Seterusnya, mencatat hujah yang diberikan oleh Menteri Kedua dan Barisan Kerajaan sebentar tadi. Saya mulakan dengan tetap menolak usul pada hari ini yang berbunyi program DLP pemangkin kecemerlangan murid dan menolak definisi yang diberikan oleh Menteri Kedua sebentar tadi. Maka, saya ingin membidas dengan hujah pembangkang iaitu program DLP berpotensi merendahkan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dalam sistem pendidikan negara. Apabila bahasa Inggeris diberi keutamaan dalam subjek penting seperti sains dan matematik, secara tidak langsung mewujudkan persepsi bahawa bahasa Melayu kurang bernilai sebagai bahasa ilmu. Hal ini bercanggah dengan usaha memartabatkan bahasa Melayu seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Laporan Dewan Bahasa dan Pustaka 2022 menunjukkan kebimbangan terhadap penurunan sebanyak 70% penggunaan bahasa Melayu dalam konteks akademik. Sebagai contoh, murid yang mengikuti DLP lebih selesa menggunakan istilah bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu dalam pembelajaran harian. Lama-kelamaan, mereka akan menganggap bahasa Melayu tidak sesuai untuk bidang ilmu tinggi. Situasi ini ibarat pepatah Melayu yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Asas bahasa kebangsaan belum benar-benar kukuh, tetapi sudah beralih kepada bahasa asing secara meluas. Hujah ketiga pihak kerajaan pada hari ini, program DLP hanya memberi manfaat kepada kelompok tertentu dan mewujudkan jurang dalam sistem pendidikan. Pelaksanaan DLP bukan bersifat universal, tetapi bergantung kepada kesiapsiagaan sekolah, guru dan ibu bapa. Ini bermaksud hanya sekolah yang mempunyai sumber mencukupi dapat melaksanakan DLP dengan berkesan. Laporan pendidikan oleh UNICEF 2021 hingga 2023 menegaskan bahawa jurang pendidikan di Malaysia masih wujud, khususnya antara murid bandar dan luar bandar dari segi akses kepada kualiti pengajaran dan bahasa. Pada tahun 2021, hanya 76.7% penguasaan luar. Sebagai contoh, murid di sekolah bandar dengan guru yang fasih bahasa Inggeris
akan mendapat manfaat maksimum daripada DLP. Mohon izinlah doang. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Mengapa pihak sebelah mahu menafikan hak anak luar bantah untuk mendapat peluang pendidikan global? Terima kasih. Saya akan jawab cerahan Yang Berhormat di ujung hujah nanti ya. Saya teruskan ya. Sebaliknya, murid di sekolah luar bandar mungkin hanya menerima pengajaran yang minimum kerana kekangan bahasa Melayu. Keadaan ini jelas menggambarkan peribahasa ukur baju di badan sendiri. Akhir sekali, perkara ini tidak semua murid mempunyai kemampuan yang sama untuk mengikuti DLP. Namun, dasar ini dilaksanakan seolah-olah semua berada pada tahap yang sama. Maka, saya dengan penuh ketegasan menolak usul ini kerana kecemerlangan pendidikan tidak boleh dibina di atas asas yang rapuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Menteri Ketiga dari pihak kerajaan untuk meneruskan sesi perbahasan. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Ketua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, perwakilan perbankan dan seterusnya, ahli-ahli yang berhormat sekalian. Salam sejahtera dan salam pendapatan. Pendeta selaku Menteri Ketiga pada hari ini, saya menyokong penuh gagasan usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri iaitu Dual Language Program atau DLP. Minta maaf Yang Ketua. Pemakin kecemerlangan murid. Kayu untuk tetap sama iaitu kesanan program ini dalam memastikan murid mempunyai kesediaan akademik dan kebolehan di peringkat global. Pihak kerajaan berdiri teguh atas rasional kepentingan DLP dalam melahirkan modal desain yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Tuan Yang Ketua, dua aplikasi utama akan saya lunaskan. Pertama, membidas hujah perbankan. Kedua, menegaskan pendirian kerajaan. Baiklah Tuan Yang Ketua, kita mulakan dengan hujah ketiga. Perbankan kedua di bawah kata kunci kekeliruan kognitif. Dalam hujah ini mereka mendakwa bahawa murid akan keliru istilah dan gagal faham konsep sains dalam bahasa asing. Saya bidas menurut kajian UNESCO, minta maaf Yang Ketua. Pendidikan bahasa sebenarnya meningkatkan kecakapan kognitif otak murid. Jangan jadikan alasan keliru sebagai penting untuk membiarkan murid kita terus muda. Kita beralih kepada hujah kedua perbankan kedua di bawah kata kunci kegagalan PPSNI. Dalam hujah ini mereka mendakwa DLP akan gagal dan membahayakan seperti program PPSNI yang lama. Saya bidas kajian menunjukkan lebih 80% ibu bapa menyokong penuh pelaksanaan program ini. Ini adalah kehendak rakyat dan keperluan masa depan, bukannya perasaan memutar juli daripada pihak kerajaan. Saya teruskan dengan bidasan terhadap ketua perbankan di bawah kata kunci. Izin laluan Yang Berhormat. Dipersilakan Yang Berhormat. Jika DLP begitu baik, mengapa terdapat kebimbangan bahawa bahasa Melayu akan terpinggir dalam sistem pendidikan? Terima kasih Yang Berhormat. DLP adalah persediaan istilah paling awal dan terbaik untuk murid. Saya meneruskan
jelaslah tanpa DLP. Minta maaf yang Ketua. Murid kita akan jadi seperti kata di bawah. Terbunuh hanya canggung di kampung sendiri tetapi gerung di peringkat global. Tuan Yang Ketua, ahli Dewan yang saya hormati, saya berdiri bukan untuk mengulang, tetapi untuk mengutamakan pendirian kerajaan. Pertama, kerajaan telah buktikan bahawa DLP memudahkan transisi pendidikan tinggi. Murid yang biasa dengan istilah sains dunia tidak akan mengalami kejutan akademik di universiti nanti. Kedua, kerajaan telah buktikan bahawa DLP meningkatkan keyakinan diri. Menurut World Economic Forum, minta maaf yang Ketua, kemahiran berkomunikasi dalam berbagai bahasa adalah utama bekerja cemerlang pada masa hadapan. Ketiga, kerajaan telah buktikan bahawa DLP memberi akses kepada hasanah ilmu terkini. Sains dan teknologi berubah setiap saat. Kebanyakan ilmu ini dalam bahasa Inggris. Tuan Yang Ketua, ilmu sains itu seperti pisau. Bahasa Inggris itu seperti asalnya. Jika pisau tidak biasa dengan bahasa ilmu dunia, ia akan tumpul dan tidak boleh digunakan untuk membina negara yang maju. Kita tidak mahu melahirkan murid yang hanya tahu teori tetapi tidak boleh bersaing di luar sana. Kita mahu generasi Yang Berhormat Menteri Ketiga Chin Mei-yu, Yang Berhormat Menteri Keempat Jericho Tawi anak Jos Satapa, dan Yang Berhormat Menteri Kelima Marcela Tumang anak Victor. Manakala pihak pembangkang diwakili oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang Matius Maling anak Kelly, Yang Berhormat Pembangkang Kedua Delina Singgau anak Musis Nyanggau, Yang Berhormat Pembangkang Ketiga Ardelia Zandra anak Elis, Yang Berhormat Pembangkang Keempat Elisha Elia anak Andrew, dan Yang Berhormat Pembangkang Kelima Viviana Evelyn anak Rabia. Saya percaya semua yang berhormat akan menghujah dengan penuh semangat, fakta yang kukuh dan gaya penyampaian yang berkesan. Pembahasan pada hari ini akan dinilai secara profesional dan saksama oleh 3 orang hakim yang arif dan berpengalaman dalam bidang masing-masing. Panel hakim dengan penuh takzimnya diperkenalkan Cikgu Nur Nafizah binti Ahmad selaku Ketua Hakim. Mereka terpaksa melakukan 2 kerja sebentar. 1. Berusaha menerjemahkan bahasa. 2. Berusaha memahami konsep sains itu sendiri. Kajian pendidikan menunjukkan bahawa murid belajar dengan lebih berkesan dalam bahasa yang paling mereka pahami. DLP menyebabkan murid hafal istilah
Bukankah kalau kita pandai sains dan matematik dalam bahasa Inggris, lebih senang dapat kerja besar di syarikat antara bangsa nanti? Izinkan saya melanjutkan puncak kedua saya, ketidaksediaan infrastruktur dan tenaga pengajar. Kerajaan sering bercakap tentang kemenangan murid, tetapi lupa tentang kekayaan guru. Ramai guru sains dan matematik ketika kita buka option bahasa Inggeris, mereka dipaksa mengajar dalam nilai tanpa latihan linguistik yang mencukupi. Akibatnya, sesi PDP menjadi hambar, komunikasi antara guru dan murid menjadi kaku, dan sesi soal jawab yang kritis tidak berlaku. Guru pun bergelus bahasa bagaimana mereka boleh memanggil kesenangan murid. Kita sedang mengorbankan kualitas penyampaian ilmu demi sebuah label LP. Tuan yang kedua, kemenangan murid tidak seharusnya diinput pada bahasa apa yang mereka gunakan, tetapi sejauhnya mana mereka menguasai ilmu tersebut. DLP hanyalah sebuah eksperimen yang menandaikan masa depan anak-anak. Kita demi memenuhi elit. Oleh itu, saya menyuruh Dewan untuk menolak usul ini. Mari kita kembali kepada pendidikan, mengajar dalam bahasa yang menumbuh akal dan hati murid. Mohon usul ini ditolak. Terima kasih. Terima kasih yang berhormat pembangkang kedua. Dan Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua Barisan Kabinet Kerajaan yang berwawasan, seterusnya Barisan Pembangkang yang nampaknya masih terperangkap dalam nostalgia pendidikan silam. Selamat bersidang buat semua. Tuan Yang Di-Pertua selaku Menteri Ketiga, tugas saya hari ini adalah untuk membongkar segala kebincangan hujah pihak lawan dan seterusnya memaku pasal terakhir bagi menyokong usul hari ini, iaitu program DLP Pembangkit Kecemerlangan Murid. Ujar Menteri Kedua jelas menunjukkan kesia-siaan murid dan saya akan membuktikan mengapa kebimbingan pembangkang itu tidak berasas. Saya teruskan dengan bidasan hujah pertama pembangkang kedua di bawah kata kunci. DLP akan melebarkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Hujah ini sekali lagi bersifat pesimis. Kerajaan tidak menutup mata terhadap cabaran tersebut. Malah DLP dilaksanakan dengan fleksibiliti. Sekolah diberi pilihan, guru dilatih dan sokongan tambahan disediakan. Jurang pendidikan bukanlah alasan untuk menolak DLP. Sebaliknya, ia adalah sebab mengapa DLP perlu diteruskan supaya murid luar bandar juga berpeluang menguasai bahasa ilmu yang sama seperti rakan mereka di bandar. Menolak DLP hanya akan mengukuhkan jurang, bukan mengatasinya. Seterusnya, saya membidas sejak Ketua Pembangkang menyatakan bahawa DLP bukanlah pemangkit kecemerlangan
kerana murid akan terbebas dengan bahasa asing. Namun, ujian ini hanya melihat dari sudut kesukaran awal tanpa menilai manfaat jangka panjang. Realitinya, penguasaan bahasa Inggeris dalam sains dan matematik bukan sekadar istilah, tetapi membuka pintu kepada sumber ilmu global yang Sebenarnya sedang membantukan pertumbuhan intelek mereka. Beliau juga mendakwa kami menanam ketakutan, bukan ketakutan yang berhormat, tetapi kami membawa realiti fakta bahawa wujudnya kelas kasta di sekolah-sekolah antara DLP dan bukan DLP adalah satu diskriminasi sosial yang nyata yang gagal dijawab oleh Menteri Ketiga sehingga kini. Seterusnya, mari kita bedah hujah Menteri Kedua tentang asih khazanah ilmu global. Menteri Kedua berhujah kononnya dengan bahasa Inggeris, murid boleh baca jurnal antarabangsa. Tuan yang dipertua, murid kita di sekolah rendah dan menengah. Silakan yang berhormat. Jika murid tak tahu apa itu DLP, bagaimanakah murid nak cemerlang pada masa depan jika murid tidak tahu bahasa Inggeris? Terima kasih yang berhormat. Izinkan saya melanjutkan hujah saya. Perlu faham konsep asas fotosintesis dan algebra terlebih dahulu. Jika konsep asas pun gagal difahami kerana halangan bahasa, jangankan jurnal antarabangsa, buku teks di depan mata pun mereka tidak mampu hadam. Beliau memuja negara luar, tetapi beliau gagal menjawab bidasan kami. Mengapa negara maju seperti Jepun dan Korea Selatan boleh cemerlang dalam STEM tanpa menggadaikan bahasa ibunda mereka? Jawapannya mudah. Kerana mereka faham bahawa ilmu paling cepat meresap melalui bahasa yang paling dekat dengan jiwa. Menoleh pula kepada yang amat berhormat Perdana Menteri. Beliau menyatakan DLP adalah pilihan dan adil. Izinkan yang berhormat. Apa yang berhormat? Bahawa di universiti, kerana perbuatan dan tujuan semuanya dalam bahasa Inggeris. Adakah anda mahu kita terkejut dan gagal di universiti nanti? Terima kasih yang berhormat. Izinkan saya melanjutkan hujah saya. Pilihan apa tuan yang dipertua? Jika sekolah-sekolah di luar bandar kekurangan guru yang mahir berbahasa Inggeris untuk mengajar sains, ini bukan pilihan, ini adalah paksaan secara halus. Perdana Menteri menjawab ini akan meningkatkan kecemerlangan. Namun, data menunjukkan korelasi antara DLP dan peningkatan markah sains secara menyeluruh masih kabur. Apa yang jelas adalah peningkatan jurang antara murid bandar yang berkemampuan dengan murid luar bandar yang serba kekurangan. Perdana Menteri hari ini telah gagal membuktikan bagaimana pilihan ini tidak akan meminggirkan anak-anak marhen. Tuan yang dipertua, kes kami di pihak pembangkang sangat mudah dan padat. Kami telah membuktikan melalui dua hujah utama kami. Murid menjadi pak turut yang menghafal istilah tanpa memahami inti pasti sains. Kerajaan hanya pandai melancarkan program tanpa mempersiapkan infrastruktur dan kompetensi guru yang menyeluruh. Kecemerlangan murid tidak terletak pada sebutan graviti atau graviti, tetapi pada sejauh mana minda mereka mampu menakul fenomena alam tersebut. DLP adalah satu langkah kosmetik yang gagal menyentuh akar umbi masalah pendidikan kita. Tuan yang dipertua, janganlah kita mengukur baju di badan orang lain. Kita ada ajuan kita sendiri. Jangan kerana ingin mengejar label global, kita membiarkan anak-anak kita lemas dalam lautan istilah yang tidak mereka fahami. Atas
Saya mohon agar Dewan Yang Mulia ini menolak usul ini. Sebulat suara, mohon usul ditolak. Terima kasih. Terima kasih Yang Hormat. Persilakan Yang Hormat. Tuan Yang Dipertua, setelah mendengar perdebatan dari awal hingga akhir, satu perkara yang pasti kerajaan hari ini sedang membina sebuah istana di awam. Mereka terlalu sibuk dengan istilah global sehingga mereka terlupa bahawa kaki mereka masih berpijak di bumi Malaysia yang penuh dengan cabaran realiti. Sepanjang perdebatan ini, pihak kerajaan telah melakukan 3 kesilapan besar. 1. Kegagalan mendefinisikan kecemerlangan. Kerajaan menyempitkan kecemerlangan hanya pada penguasaan bahasa, seolah-olah murid yang belajar dalam bahasa ibunda itu tidak cemerlang. Ini adalah satu penghinaan terhadap sistem pendidikan kebahasaan. Kerajaan. 2. Sikap terlepas pandang. Kerajaan gagal menjawab persoalan kami tentang nasib murid luar bandar dan sekolah yang kekurangan sumber. Mereka hanya menjawab dengan harapan sedangkan kami menuntut penyelesaian. 3. Hujah kosmetik. Kerajaan bangga dengan pilihan tetapi gagal mengakui bahawa pilihan tanpa persediaan guru yang mumpuni adalah sebuah penganiayaan akademik. Tuan Yang Dipertua, pihak perbankan hari ini berdiri di atas landasan realiti. Kami tidak menolak bahasa Inggeris tetapi kami menolak cara kerajaan menjadikan sebagai benteng kepada pemahaman sains. Kami telah membuktikan bahawa beban kognitif adalah nyata. Apabila murid bergelut dengan bahasa, mereka akan hilang minat terhadap sains. Inikah yang dipanggil pemangkit kecemerlangan? Tidak, Tuan Yang Dipertua, ini adalah pemangkin kepada keciciran. Kami juga telah konsisten menyatakan bahawa kecemerlangan sebenar lahir daripada faham konsep, bukan hafal istilah. Negara-negara maju membuktikannya, tetapi kerajaan hari ini lebih rela menjadi peniru daripada menjadi peneraju dengan acuan bahasa sendiri. Tuan Yang Dipertua, di akhir perdebatan ini, kami ingin bertanya kepada Dewan, adakah kita mahu melahirkan generasi yang hanya hebat bercakap tetapi kosong pengisian sainsnya? Atau kita mahu melahirkan generasi yang benar-benar berilmu walau dalam apa jua bahasa yang mereka gunakan? Kes kerajaan hari ini runtuh kerana ia dibina atas dasar persepsi. Sebaliknya, kes perbankan kekal teguh kerana kami memperjuangkan hak murid untuk belajar dalam keadaan yang paling kondusif tanpa halangan bahasa yang dipaksakan. Janganlah kita gadaikan pemahaman sains anak-anak kita demi sebuah label DLP yang belum tentu menjamin apa-apa. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua, saya memohon agar Dewan Yang Mulia ini menggunakan kebijaksanaan untuk menolak usul yang dibawa oleh kerajaan hari ini. Mohon usul ditolak secara total. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat.